Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah summa alhamdulillah, ma taufiqi wal intisamiya illa billah, wa alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Rabbana afri' alaina sabran wa sabit aqdamana wansurna ala qaumil kafirin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'an al-Karim, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam bilisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, pertama-tama sekali syukur atas nikmat yang Tuhan boleh bagi kat kita, panjang umur, boleh duduk dalam kuliah, satu benda yang cukup punya bagus. Muka surat 235, kita baru ni bercakap hukum berbicara sewaktu sedang khutbah. Baru ni kita cakap kecil-kecil, hari ni nak bagi besar sikit. Hukum dia, hukum berbicara. Hukum hadis muka surat 4, muka surat 235 tu, hadis 478, kita dah baca sikit. Tajuk hadis muka 7478 tu, hukum berbicara. Boleh tulis atas depan tu, hukum berbicara sewaktu sedang berkhutbah. Tengah orang khutbah, kita bersembang, kita cakap, tabur berjalan, bagi salam ke orang, Assalamualaikum. Apa hukum dia semua ni? Maksud dia kata kat sini, tengah orang khutbah, tabur berjalan, kita berburu duit. Tengah orang khutbah, kita dah sembahyang sunat, salam ke orang. Tengah bagi salam, kita kuih ke orang, lalu sikit. Semua benda yang kita buat tu, apa akan jadi pada sembahyang kita? Ni Tuan kita cakap. Tuan kita ni cakap ni kan dia buat main macam tu saja. Dia buat main hadis-hadis. Tukang-tukang hadis ni, ulama-ulama hadis ni, mereka lebih reti-reti masuk hadis ni. Kita yang tak reti-reti ni, kita hanggut sudah. Badak, itu maksud dia. Dia kata kat sini, hadis kita ambil daripada Abdullah bin Abbas. Kat sini ada Abdullah bin Abbas qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Abdullah bin Abbas, pupu Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang Nabi doa dekat dia, Allahumma faqihu fid din. Tuhan aku tolong alimkan dia. Faqih, jadi dia faqih. Masalah fiqh ni cerdik. Kalau dia bercakap, semua sahabat Nabi berkat dia. Wa alimu ta'wil, tentang ayat Quran kadang-kadang kerekod, susah nak faham, maitang dia bagi faham. Ini kelebihan Abdullah bin Abbas. Nampak tak? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata dia, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man takallama yaumul jum'ah, man takallama, mana-mana orang takallama, dia bercakap, takallama dia bercakap, yaumul jum'ah, pada hari Jumaat. Ting tong, mana-mana orang bersembang, bercakap pada hari Jumaat. Wal imamu yakhtub, sedangkan imam tengah berkhutbah, dia kata, fahuwa, dia ni, maka jadilah dia, apa nama, kamathalil himar, dia ni macam kaldeh. Buku ni kata, hang betul-betul kaldeh, dia kata, yahmilu asfara, memikul, ibarat macam apa nama, kaldeh, dia bawa kitab, mengaji ni hebat. Mengaji ni kitab sana, kitab sini, kitab sana, hai, tak dengar. Mengaji ni hebat, kitab sana, kitab sini, semua kitab. Tapi apa yang dia mengaji, dia tak praktik. Mengaji, dengar, tapi bila main Jumaat, dia buat study juga. Hang kaldeh, buku ni kata. Pasal hang dah dengar dah benda tu. Fahuwa, dia kata kamathalil himar. Dah dengar, dah kuliah, dah faham, dah kuliah, tapi buat macam tak faham. Apa akan jadi pada orang tu? Dia kata kamathalil himar yahmilu asfar. Dia ni macam apa nama, kaldeh. Ya kaldeh tu pula dia ambil kitab, dia usung kitab, nampak tak? Walladhi yaqulu lahu,
Dan orang yang kata kepada orang lain, yaqulu lahu, sebelah dia kata apa? Ansib, han diam, ansibta, han diam. Dia kata han diam, han tolong diam. Bila orang kata macam ni, dia kata laisat lahul jum'ah, tidak ada Jumaat bagi dia. Tidak ada Jumaat bagi dia. Ini hadis rawahul Imam Ahmad. Tukang bawa hadis ini Imam Ahmad bin Hanbal bi isnadin la ba'sa bihi. Hadis ini tak ada masalah, okey boleh pakai. Dia kata okey boleh pakai. Wa huwa yufassiru hadis Abi Hurairah. Hadis ni pula yang akan mentafsirkan hadis ni ialah Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dia kalau hang tak faham sekali hadis ni, hang pergi kat Abu Hurairah radhiyallahu anhu fi sahihaini. Abu Hurairah pula ada dalam hadis Imam Bukhari dan Imam Muslim marfu'an daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Buku yang pada ada gambar ni. Buka kali ke belakang terus. Bukan surat 235 yang kita berhenti itu hadis Abu Hurairah. Mana buku ni? Abang nak tulis dah sikit. 479 An Abi Hurairah radhiyallahu anhu fi sahihaini marfu'an, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kita belajar di antara Maghrib dengan Isya ni bukan setakat kita tunggu Isya, tahu. Kita belajar, kita nak tahu satu ilmu tu. Kalau kita tak tahu, kita ambil tahu. Jadilah dia nak ulang ni balik ni bila tak tahu sakaratul maut, nampak tak? Daripada Bukhari, daripada Imam Muslim. Dia kata apa kat sini? Dia kata iza qulta ansib, kalau kamu kata, dia kata kat sini, nak baca, apabila engkau berkata kepada sahabatmu, diamlah, li sahibika, kita kata dekat kawan kita, ansib yaumul Jum'ah, pada hari Jumaat, diam pada hari Jumaat. Ketika dia kata wal imamu yakhtub faqad laghaita, ketika imam tengah dia kata berkhutbah, maka sesungguhnya engkau telah membuat satu benda yang kerja sia-sia. Ni siapa bagi tahu ni? Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Aku dengar daripada mulut Nabi kita, mana-mana orang mai Jumaat tengah untuk khutbah, duduk khutbah, dia ada buat lagu dia juga, dia tak ambil indah. Duk ada di luar, duk pelakat okok, nak mampus semua tu. Nampak tak? Dia kata apa kat sini? Dia kata dia ada buat satu benda yang lara dan mengsia-siakan dia. Ni semua ni kita nak dengar hari ni apa cerita. Nanti kita minta terjemahan ni. Satu, Tuan kitab kata daripada kedua-dua hadis berkenaan dengan Jumaat, tengah imam tengah khutbah, berdasarkan pembatasan dengan hari Jumaat. Pasal kita punya pengurusi di kitab ni, kita raikan dia buat dia mau mai kan. Allahu Akbar. Berdasarkan pembatasan pada hari Jumaat ini terkandung pertunjuk bahawa khutbah selain khutbah Jumaat tidak sama dengan khutbah Jumaat. Itu maksudnya dia kata ada semayang yang ada khutbah, semayang raya, Aidul Fitri, Aidul Adha, lagi apa lagi semayang? Semayang apa lagi? Hai, tak ada apa? Gerhana ada, apa tak? Yang penting sekali semayang yang ada khutbah, dia kata, sebab ada khutbah yang mana si khutbah tengah apa nama orang duk khutbah dan cakap, boleh rosakkan dia punya semayang, dia punya khutbah semua boleh rosak. Jumaat saja, benda lain dia tak rosak. Tuan kita nak kata, dia kata tolong raih khutbah Jumaat. Dia tak sama dengan khutbah-khutbah yang lain. Semayang raya, semayang sani gerhana, semua tu ada khutbah. Kita cakap ke, kita salam ke apa, dia tidak menjejaskan. Tapi mai Jumaat, semua perbuatan yang menunjukkan percakapan, memuamalah di kalangan kita, semua rosak. Kita nak tengok apa cara yang boleh merosakkan. Satu dia kata kat sini, iaitu tidak dilarang berbicara sewaktu khutbah. Kalau khutbah-khutbah yang lain kita tegur ke apa pun tak apa, dia kata selain khutbah Jumaat tak boleh. Ni tuan kita tulis. Ustaz hari ni baca ni ya, nampak tak? Orang tanya, Ustaz khutbah yang lain semua dia tidak merosakkan semayang tu, kecuali Jumaat dia boleh merosakkan tengah kita duduk sembang, tengah kita duduk cakap.
Habis satu. Yang kedua, hadis ni juga dia kata menolak pendapat, dia kata orang yang mengatakan maksudnya bila mula tak boleh cakap tu bila cakap tak boleh cakap tu bila. Tuan ni kitab ni kata ada pendapat dia usung satu hadis, start imam saja dan mai dah masuk masjid sejak tu. Kalau imam dia keluar, selalunya orang yang jadi imam ni dia boleh lambat mai. Dia duduk di bilik kan, dia keluar tu, daripada sejak dia keluar daripada bilik kan duduk atas sini, sejak tu kita tak boleh apa? Tak boleh bersembang, tak boleh cakap dah. Pendapat ini ditolak. Kalau imam tu pukul 12 mampu tak boleh cakap dah. Nampak tak? Kena. Tengok dia kata kat sini hadis tersebut, hadis menolak pendapat orang yang mengatakan dilarang berbicara sewaktu imam keluar. Imam duduk ni kita rumah dia cuk dia balik atau imam duduk bilik dia keluar mai. Bila dia keluar saja, dia nak sebelum nak berkhutbah dia dah keluar duduk dengan kita, pada masa tu tak masa di pantang larang dah. Tu pendapat ini ditolak. Boleh? Pendapat ini ditolak. Adapun berbicara sewaktu imam sedang dia kata duduk di antara kedua khutbah, ada orang mengatakan boleh kita sembang bila imam duduk di antara khutbah pertama habis, dia nak sambung khutbah kedua, dia dah rehat, waktu tu boleh cakap, tak apa. Nak tegur ke apa semua boleh. Ada pendapat kata macam tu. Dia himpun semua. Iaitu dia kata dia tidak berkhutbah. Dia kata masa tu tak ada berkhutbah. Pasal dalam hadis kata bila imam berkhutbah, maka ulama kata kalau imam diam nak tunggu khutbah kedua, bolehlah tu. Faham daripada hadis. Macam mana ulama faham tengok. Ulama ni bukan cerdik, bukan macam kita buat dah. Dia cerdik. Yang kata ulama ni cerdik. Pasal dia kata fahuwa yakhtub bila imam berkhutbah pada masa tu tak boleh sembang. Tapi kalau imam berhenti, sembanglah. Pendapat kedua kata yang boleh, kalau kita tak boleh rosakkan khutbah, kita nak tegur ke apa ke, kejap sikit, jangan bising kan. Kalau kita tegur pada antara dua tu, boleh tak boleh? Tuan kitab ni pula kata iaitu dia kata dia berkhutbah di antara keduanya, iaitu dia tidak berkhutbah pada masa tidak berkhutbah, maka tidak dilarang. Ni yang kedua, tidak dilarang. Akan tetapi ada yang berpendapat waktu duduk, dia kata antara dua khutbah itu sedikit, waktu duduk tu sedikit sangat, ibarat macam dia kata dia duduk tarik nafas, dia sambung balik, tak ada apa pun. Kalau anak sembang tak ada cakap, tak dan dia kata kalau orang nak kata duduk di antara duduk di dua khutbah tu boleh sembang, ulama kata masa dia sikit. Akan tetapi ada yang berpendapat waktu duduk antara dua khutbah itu terlalu sedikit sangat, sedikit sekali. Dia kata menyerupai dia diam untuk menarik nafas saja. Dia duduk, dia nafas duduk. Tapi kita ni panjang. Apa macam mana? Selawat ke? Ada selawat kan? Yang tu tak ada kena mengena. Tu masalahnya kita ni. Masa kita di antara dua khutbah tu kita ada selawat. Tak ada. Kalau ada, Nabi dah buat main kat kita dah. Apa dah? Pasal tu cuba kita disiplinkan masalah agama. Disiplinkan. Tukang buat main agama siapa dia? Rasulullah buat main agama. Apa salahnya kita ikut cara dia? Macam mana kalau tak ada lah. Biar hari ni banyak nak tegur, benda tu pun masih berat lagi. Masih bila tegur tak apa, benda tu tak apa. Bukan masalah tak apa. Masalahnya tu kita dah tokok tambah dalam masalah syariat. Kita ambil macam mana Nabi Muhammad. Asal Nabi sendiri kata ambil daripada aku. Tu kita nak ambil daripada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tak mau tokok tambah dalam masalah agama. Apa dah? Tak mau dia tokok tambah. Dia nak naik selawat, saat ni dia nak tengah-tengah dia berhenti selawat. Ya, kita selawat dekat Nabi betul, bagus, tapi bukan di tempat dia. Kadang-kadang kita dengar macam ni, kita tak puas hati. Mereka ni duk main bawa ajaran apa lagi?
Berjalan apa lagi yang kita nak ajak ni semua? Kita nak ajak ni semua yang main pada Nabi. Kita nak disiplinkan diri kita. Tu je. Kalau benda tu ada, dibuat oleh agama ni, bagi tahu, dia kata kena ada contoh. Contohnya Nabi khutbah ada macam tu, atau sahabat tabi'in. Okey. Kalau ada di kalangan sahabat, dia berhenti saja daripada khutbah pertama, nak sambung khutbah kedua, dia buat selawat. Okey. Kalau ada seorang sahabat Nabi buat, kita pakat buat. Apa benda yang mereka buat, kita ikut mereka kalau benda tu ada. Kalau sumber daripada mereka tak ada, why kita nak buat? Pasal apa kita nak buat? Nampak tak? Kita kena try the best. Tak apa, pelan. Kita tengok Ustaz Ismail Kamus, dia tak suka kalau boleh khutbah pada hari Jumaat, dia ada qabliyah Jumaat. Azan dia tak mau dah. Bagus. Pasal orang yang pengaruh ni, orang yang ada agama ni, berpengaruh agama, dia teringin nak buat satu perubahan kerana Allah, cukup bagus. Tapi orang yang berpengaruh ni takut nak berubah, takut orang pulau dia. Dia nak cari pengaruh juga. Dia nak cari pengaruh. Biar hilang pengaruh pun tak apa, tapi ya Allah, kita mahu Allah layan kita. Agama ni amanah. Tak ramai di kalangan orang yang berpengaruh ni sanggup melakukan perubahan, walaupun dia tahu. Tapi Ustaz Tabik dia pada hari Ustaz berkhutbah di dekat Masjid Subang, tak ada semayang qabliyah bagi Jumaat. Azan terus nak. Ustaz pun terkejut. Dia tolak Ustaz, tak ada semayang. Tak ada, sini tak ada Ustaz nak atas. Kita nak. Dia kata, Datuk Ismail, kamu suruh buat kami macam ni, kami membuat. Allahu Akbar. Orang-orang yang berpengaruh macam ni cakap dia laku, mamak ni cakap dia tak laku. Feedback ni dia dengar ni, dia akan fire ni. Dia fire tak berhenti. Tapi kita tanya balik, kalau izinkan kita nak buat juga, kita kena ada dalil. Agama ni dia kena ada dalil. Pasal Nabi buat semua lengkap. Al-yawma akmaltu lakum. Hari ni agama dah lengkap. Aku tak mau dah tokok tambah. Kalau kita boleh tanam benda ni kat diri kita, kira cukup bagus. Masalahnya kita nak prosok benda ni, kita tanam negatif dulu. Apa orang dulu tak tahu kan? Tak tahu. Bukan masalah orang dulu tak tahu. Seolah-olah macam kita kata Nabi ni tak lengkap lagi, Nabi tak cerdik lagi. Kita nak ni, tak boleh lah macam tu. Tak boleh macam tu. Nampak tak? Kita try the best. Tambah-tambah kita doa di akhir zaman, merapu banyak. Kita cari yang terbaik. Pasal Nabi kata, orang nak ikut aku esok ni sikit sangat. Tamassaku bisunnati, pegang sunnah aku kejap-kejap. Sikit sangat orang nak ikut sunnah aku di akhir zaman ni, sikit sangat. Sikit sangat. Ramai orang mengaku sunnah Nabi. Yang nak ikut betul-betul cara Nabi ni sikit sangat. Biarlah kita terdiri daripada golongan yang sedikit. Tak apa. Apa dah? Imam Bukhari sealim-alim dia pun, ya Allah, merata dia pindah. Saat ni kampung tu tak mau dia, saat ni negeri tu tak mau dia, lari merata. Saat ni tak ada tauliah tang sini lari, saat ni orang ni, saat ni lari sana lari. Imam Bukhari, semua ulama-ulama hadis hidup dia pun menilau, tolak tang sana, tolak tang sini, merata. Dah jadi sunnatullah. Pasal nak abad benda yang betul. Nak abad benda yang betul. Sampai nak balik, dia nak balik pun orang tak mau kat dia. Subhanallahal-azim. Oleh sebab tu tuan kitab ni kata apa? Sama dia kata dengan hukum dia sedang dia kata khutbah. Maksud dia, kalau dia ulama kata hukum kalau dia berhenti khutbah yang pertama nak masuk khutbah kedua, rehat sikit sangat. Rehat tu dia kata macam dia berkhutbah juga, maka jangan kita cakap. Jangan kita cakap, jangan kita sembang. Tuan kita kata di sini, kerana itu kita tidak boleh berbicara walaupun sedang duduk antara dua khutbah. Ulama kata cukup, walaupun ada kelonggaran mengatakan boleh kita sembang di antara dua khutbah. Kesimpulannya ulama kata masa yang sikit ibarat macam dia tarik nafas. Sikit tu lebih elok jangan dia sembang. Kesimpulan ulama hadis kata kat sini, kerana itu tidak boleh berbicara walaupun sedang duduk antara dua khutbah. Tak boleh juga. Disamakan dia kata orang yang berbicara sewaktu imam khutbah itu dengan dia kata himar. Mana-mana orang dia tuan kita kata hadis samakan kamasalil himar yahmilu asfara.
Disamakan orang yang berbicara sewaktu imam khutbah. Itu dia kata dengan himar, dengan kaldeh. Allah samakan manusia yang tengah orang duk khutbah, dia sembang, dia duduk isap rokok, dia duduk atas motor, tak masuk dalam, semua nama dia kaldeh. Allahu Akbar. Ini tuan kita. Ni ada faham? Kaldeh. Yo kaldeh. Yang membawa dia kata beberapa kitab itu hanyalah kerana sama, dia kata hilang manfaat. Maksud dia kata kat sini, hadis ni kata lagi apa dia, tengok dia kata kat sini, laisa lahul jum'ah, tidak ada Jumaat. Maksud tidak ada Jumaat, maksudnya tidak ada Jumaat di sini ialah dia kata hilangnya manfaat, hilangnya pahala Jumaat bagi dia tak ada dah. Serta dia kata manfaatnya Jumaat tak ada bagi dia. Dia tak ada Jumaat langsung hari itu untuk dia. Dia mai sembahyang Jumaat, maka tidak ada Jumaat bagi dia. Kalau tiap-tiap minggu dia mai dalam keadaan tak ada Jumaat bagi dia, orang semacam inilah sudah dia kata bersusah payah. Tuan kita hari ni Ustaz baca, Ustaz janji nak baca kitab ni kan. Tuan kita ni kata bersusah payah mandi Jumaat, mai awal yang tu yang ni semua bersusah payah. Dia kata orang yang semacam ini sudah bersusah payah untuk menghadiri Jumaat, tetapi tidak dapat dia kata mengambil manfaat apa-apa pun daripada kehadiran dia. Susah payah dia mai, dia mandi yang tu yang ni, tunggu semua, tapi ya Allah Tuhan, nilai Jumaat, pahala Jumaat apa pun tak ada. Laisa lahul Jum'ah. Abdullah bin Abbas kata Nabi dia tak ada apa Jumaat, nak bagi pahala Jumaat dekat dia tak ada. Allahu Akbar. Kalimat di sini dia kata tidak ada Jumaat baginya. Apa maksud dia kata laisa lahu Jum'ah? Maksudnya dia kata sebagai dalil yang menunjukkan tidak ada solat bagi dia, menunjukkan dia tidak ada solat Jumaat bagi dia. Dia tak dapat pahala Jumaat, kebaikan Jumaat, apa tentang Jumaat apa pun dia tak dapat. Kalau kita boleh tahu pahala Jumaat ni bagus, sampai Abdullah bin Abbas yang cakap benda macam ni, mai hari Jumaat, malam Jumaat sampai ke asar baru dia keluar dari masjid. Dia tahu hari Jumaat, nilai Jumaat. Semua ustaz dah sembang dah, kalau hari Sabtu Allah bagi kepada hari Sabtu adalah hari orang Yahudi. Yahudi taat setia dengan hari Sabtu. Hari Ahad orang hari Nasrani, manakala hari Jumaat hari kita. Cuba tengok di dunia ni, orang banyak meraihkan Sabtu dan Ahad daripada Jumaat. Kalau kita orang Islam tak meraihkan Jumaat, siapa lagi yang akan meraihkan Jumaat? Allahu Akbar kabira. Tengok, kerana maksud dia kata dari dia kata Jumaat dalam hadis tersebut ialah solat Jumaat itu hanya saja para ulama sepakat bahawa solat orang itu tetap sah. Ulama kata dia main Jumaat, dia sembang lah, dia okok lah, dia yang tu yang ni, dia sembang, sembang macam-macam, sembang khutbah apa pun tak. Macam-macam dia sembang, dapat macam tu isu dia sembang semayang Jumaat. Ulama semua sepakat, hanya saja para ulama sepakat bahawa solat orang itu tetap sah, semayang dia tetap sah. Oleh kerana itu kalimat tersebut harus ditafsirkan dengan tidak ada keutamaan pada pahalanya. Maksud ditafsirkan laisa Jumaat, tidak ada solat Jumaat bagi dia, maksud dia tidak ada pahala Jumaat, tidak ada manfaat Jumaat, tak ada bagi dia, tak ada manfaat bagi dia. Ya Allah, pada pengertian semacam ini dikata sama dengan yang dijelaskan oleh hadis Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar bagi penjelasan. Yang dikatakan dia tak dapat Jumaat tu, dia dapat apa? Abdullah bin Umar kata pahala Jumaat tak ada, kelebihan Jumaat tak ada, apa pun tak ada, seolah-olah dia ni semayang zuhur. Dia main Jumaat tapi dia semayang zuhur. Abdullah bin Umar kata main Jumaat dia semayang zuhur, kan dia main zuhur semayang zuhur, macam itulah. Cuma rugi dia main, dia tunggu, dia itu rugi, bersusah payah. Apa susah payah dia tak dapat pahala. Tu dia, nampak tak? Abdullah bin Umar yang meriwayatkan, dia kata apa? Barang siapa yang mensia-siakan Jumaat, hadis sama daripada Abdullah bin Umar, mana-mana orang yang mensia-siakan Jumaat,
dan melangkahi, dia kata dia main semayang, maka solatnya menjadi solat zuhur biasa baginya. Yang dikatakan tidak ada Jumaat bagi dia, maksud di sini dua. Yang pertamanya tak ada pahala Jumaat, kelebihan Jumaat tak ada. Abdullah bin Umar kata semayang dia semua ulama kata sah, cuma dia tak dapat pahala Jumaat. Semayang dia macam semayang zuhur. Rugi dah, rugi. Mana-mana orang yang tak bertemu dengan Jumaat, apa nak jadi? Kan? Orang kadang-kadang duk tunggu nak dapat pahala Jumaat, dapat keberkatan hidup Jumaat. Cuba bayangkan kalau puluhan tahun lah dia duk kerja Jumaat. Jumaat ni tak jadi elok, dengan mandi tak ke mana. Sunnah kita mandi, datang ke masjid, lepas tu sunnah dengar khutbah yang tu yang di semua buat, yang mana sunnah duk ajak apa ada sunnah dapat tu. Tiba-tiba orang ni kalang kabut, mai pun tak pernah mandi pun kadang untuk kerja. Bila dia mai ke masjid dalam keadaan mandi dia pun dah terputus, dia terpaksa ambil wuduk. Dia tak dapat benda berpuluhan tahun macam tu. Cuba bayangkan Jumaat dalam hidup dia hilang keberkatan. Satu sebagai pemimpin, dia kena pastikan bahawa rakyat dia sempurna hari Jumaat. Sebagai seorang pemimpin, dia kena pastikan rakyat dia sempurna hari Jumaat. Dia kena bagi ruang, bagi dia selesa. Sampai ke mandi, sampai Jumaat, sampai elok. Hari ni manalah khutbah panjang sikit, dia tengok tu, dia jegi kata imam tu, dan pada kita elok nak dia lari habis semua dah. Dia tak boleh tumpu, cuma dia tambah imam dia belum baca panjang. Oh, jap ni kerja dah boy. Hang tak apalah, hang tak kerja, kami kerja. Dia jadi tak senang duduk. Ibadat kita dikacau oleh program-program Yahudi laknatullah. Program depan Sabtu Ahad kita kena cuti oleh kerana depan nak sembahyang. Susah tau kalau orang tak boleh faham agama ni. Pasal tu duk mengajak orang ni dengan tujuan nak bagi faham agama. Bila faham agama, dia minta kepada orang atas, kami nak ikut agama. Kalau hang tak mau ikut agama, kami tukar hang. Faham tu? Pasal tu lah ni lepas semua ni duk makan arah agama dah. Pergi majlis macam mana pun tak pakai tudung, terpaksa beli. Tak kena pilah pakai tudung lah. Dulu tak apalah, tak pakai tudung pun insya-Allah orang berterima. Lah ni tak pakai orang tak mau dah. Silat-silat aku pun dia tak pilih nanti. Dia buat kerja-kerja agama tu kerana apa? Kerana jawatan dia. Dia terpaksa pakai jubah. Dulu kepiah putih tak boleh masuk televisyen. Dia sendiri beli pakai. Nampak tak? Kehendak orang dia kena ikut. Dulu ulama kena ikut kehendak. Sekarang ni dah, daripada ikut dah rentak-rentak. Masyarakat mau agama sekarang ni. Kami dah puas ada program yang gila-gila ni. Kami ni ikut agama, dia pun ikut. Nampak tak? Oleh kerana masyarakat mau agama. Mereka tapi cara beragama mereka itulah nari-nari seronok bergendang contoh kan. Mampulah ya Allah. Tengok dia kata kat sini. Ya Allah, ulama mengatakan bahawa Ibnu Wahab, salah seorang daripada perawi hadis, ulama hadis kata bahawasanya maknanya solatnya sah tetapi tidak mendapat pahala berjemaah. Pahala jemaah pun tak dapat, pahala Jumaat pun tak dapat, pahala pun tak dapat. Berdasarkan pada hadis di atas, ada orang yang berpendapat haram berbicara sewaktu imam sedang khutbah. Mereka yang berpendapat demikian banyaklah. Ustaz sebut puan Syiahnya Hadawi tak payah Imam Abu Hanifah, Imam Malik dan salah seorang pada Imam Syafi'i. Adapun dia kata penyamaan orang yang berbicara sewaktu khutbah dengan siapa yang berkhutbah, imam sedang khutbah kita sembang, dia ni disamakan dalam agama macam kaldeh, menunjukkan kejelekan berbicara sewaktu imam sedang berkhutbah. Begitu juga dikata adanya keterangan yang mengatakan bahawa hilang pahala solat Jumaat dan hilang, tidak ada faedah daripada Jumaat. Itu hanyalah dia kita menunjukkan bahawa orang yang berbicara itu hukumnya berdosa. Ada ulama kata dia sembang, Allah nak bagi pahala, Allah nak bagi sesuatu dekat dia, dia cakap menyebabkan pahala dia hilang daripada diri dia, yang menyebabkan dia berdosa. Ia menghabiskan keutamaan atau pahala itu.
Tuhan kita, dia habiskan semua kebaikan, ke semua pahala, ke semua benda yang Tuhan nak bagi dekat dia, dia sendiri hilangkan benda tu. Sehingga dosa, dia kata, sehingga dia tukar semua tu kepada dosa yang main kat dia. Kerana berbicara itu membatalkan pahalanya. Ada ulama juga yang menyebut bahawa dia kata, macam Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Asy-Syafi'i mengatakan bahawa terdapat, dia kata, perbezaan antara orang yang mendengar khutbah dengan orang yang tidak mendengar khutbah. Ada beza. Orang dengar khutbah, orang yang tidak mendengar khutbah, dia kata. Ibnu Abdul Barri, Ustaz baca hari ni nak bagi clear kat apa semua. Ibnu Abdul Barri, salah seorang ulama hadis, mengutip, dia kata, kesepakatan ulama yang mengatakan wajib diam atas orang yang mendengar khutbah. Orang yang dengar khutbah kalau boleh tolong diam, jangan duduk cakap-cakap, dia kata. Kecuali ada sebahagian kecil daripada tabi'in yang mengatakan tidak wajib. Kecil sangat. Ada tabi'in ada kata tak apa, cakap sikit-sikit tak apa. Walau macam mana pendapat ni tak dipakai. Ibnu Abdul Barri mengatakan seluruh ulama hadis bersepakat mengatakan bahawa jangan bersembang. Kalau sembang dia rosak. Nampak sepakat. Kalimat dia kata yang artinya apabila engkau berkata kepada temanmu, kita kata kat kawan kita, dia kata diam, maka engkau sia-sia. Hang dah sia-sia dah. Hang pun macam dia juga, nampak tak? Sebagai, dia kata, penguat larangan berbicara. Kerana dia kata apabila dihitung sia-sia padahal itu termasuk perkara yang baik, maka orang yang berbicara itu lebih berat lagi berbandingkan berdasarkan itu, maka wajib atasnya untuk menegurnya dengan isyarat saja sekiranya mungkin. Ada pendapat mengatakan bahawa kalau nak tegur dengan isyarat, tak boleh dia bercakap. Kita nak tegur dekat kawan kita, diam, itu percakapan. Dia kata menyebabkan kita sama dengan dia. Nak elak daripada benda macam tu, kita bagi isyarat kat dia. Bagi isyarat dekat dia, bukan kita bercakap. Bila kita kata kat dia diam, kita sama dengan dia bercakap. Tuan kita ni kata macam ni. Nak bagi dia diam juga, bagi isyarat, dia kata. Setengah ulama isyarat pun ulama tak setuju. Tapi kita ambil, dia kata kat sini, sekurang-kurangnya dia berdasarkan itu, maka wajib atasnya untuk menegurkan dengan isyarat saja sekiranya mungkin. Dia buat macam itu sudah. Adapun dia kata yang dimaksudkan dengan perintah diam itu termasuklah perintah dia, orang yang berbicara, orang yang berzikir itu, orang yang cakap diam, orang yang berzikir, orang yang baca Quran. Baca Quran pun tak boleh. Tengah orang duduk khutbah dia baca Quran, subhanallah, subhanallah, zikir itu semua boleh rosakkan khutbah, boleh rosakkan Jumaat dia. Jelasnya bahawa larangan itu meliputi semuanya, semua perbuatan ibadah. Tabung bergerak, dia bawa duit, pergerakan dia tu bawa duit, semua tak boleh. Poin ibadah. Ustaz kalau tak buat macam tu, tak boleh, tak ada apa. Buat daripada awal. Nak kita sebelum orang khutbah lagi buat, ataupun lepas daripada sunat kan, tolak cepat. Badan kan dah sini pasal sunat kan, tolak cepat badan. Jangan bagi start khutbah. Ada pengumuman apakah masa tu tolak cepat. Nak elakkan nak elakkan jangan kacau masalah Jumaat. Bagi dia kata yang membeda-bedakan, seharusnya dia kata mengemukakan dalilnya. Misalnya dia kata menjawab salam, assalamualaikum, salam, jawab salam. Kata kita assalamualaikum, kadang bagi salam. Salam-salam tu kalau boleh kita tinggal bila mana orang tengah khutbah. Atas salat kita dah masuk buat tahiyatul masjid, kita diam. Jangan bagi salam kepada kanan kita atau kiri kita. Itu dah masuk muamalah. Muamalah terus pada khutbah. Terus pada khutbah. Tengok ulama dia tegur kat kita, jangan bagi salam. Dan di sini sikit je dan selawat beratas Nabi. Ulama yang kuat-kuat ni kalau dengar khutbah, Nabi sallallahu alaihi wasallam dengar khutbah, sesungguhnya Nabi SAW, kita pun salat Allahumma salli ala Muhammad. Pada ulama yang kuat-kuat sangat, dia tak benarkan itu, dah berlaku percakapan sampai tahap tu. Tapi setengah ulama katakan boleh untuk Nabi. Tuan kita ni dia cerita semua. Sewaktu kebetulan sedang dia kata
menyebut itu bagi orang yang mengatakan wajib diam secara umum. Orang kata diam secara umum, semua kau diam dengan khutbah, hatta selawat pun ulama kata jangan. Ni kau dengar dalam rakaman, mampu aku nampak dia. Tapi buku ni dia kena pergi cek buku, ada ustaz tukang baca saja. Pendapat ulama kita kena raih apa maksud dia, nampak tak? Ya Allah, jelas dia kata bertentangan dengan keumuman larangan itu, hadis ini, dan juga keumuman kewajipan menjawab salam dan selawat itu mengkhususkan. Ada ulama kata khusus. Saya dah baca dah. Khusus terutamanya kalau per Nabi sallallahu alaihi wasallam dikhususkan. Salah satu daripada keduanya daripada umum yang tidak ada. Okey, baik. Semua benda kalau yang bersembang, salam, tabung, lagi baca Quran, berzikir, tak, semua tu pun tak boleh. Tapi mata selawat ulama kita dia terkeluarlah daripada umum tu. Okey. Tak khusus dikeluarkan, menunjukkan kalau kita dengar khutbah anda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita sallallahu alaihi wasallam, kita selawat diam-diam saja. Tak payah menjaga Allah sallallahu Muhammad tu belum tahan. Nampak dah? Tak payah. Dia selawat sudah. Allah salli ala Muhammad sudah. Selawat dekat Nabi kan. Mereka dia kata para ulama berbeza pendapat tentang pengertian kalimat tentang sia-sia. Ustaz bagi habis bacaan ni. Pendapat yang paling dekat dia kata kepada kebenaran ialah pendapat Ibn Munir yang mengatakan bahawa sia-sia itu ialah sesuatu yang tidak dicapai. Maka sia-sialah khutbah dia tak dapat. Khutbah tak dapat. Ada yang mengatakan bahawa batal keutamaan atau pahala Jumaatnya dan solatnya menjadi solat zuhur. Itu ulama lebih kata. Kalau dia main semayang, kesimpulannya dia main semayang. Pasal tu kita dah mengaji bab berkenaan dengan solat Jumaat ni. Sekurang-kurangnya kita bagi nasihat ke anak-anak kita pun jadilah. Kita cerita kat dia bila main semayang Jumaat, duduk sembang di luar, cerita sikit-sikit. Nanti tak dapat apa pun. Cerita sikit-sikit. Dan macam guru-guru kafar, cerita kat budak-budak tu, mana-mana orang pergi semayang Jumaat, supaya budak-budak tak bising. Semua, setiap guru dia main peranan di sekolah ke. Sekolah dia budak-budak nak ni, saya paling bising sampai kita tak boleh kontrol budak-budak. Mana-mana pun. Tapi setiap mak bapak, setiap guru sekolah agama, kafar ke mana ke, setiap hari duk beletiap benda ni ada keberkesanan. Tapi masing-masing lepas biar pi sampai tak boleh nak kontrol dah. Maka tidak ada khutbah, anak kita tak dapat Jumaat apa pun. Bukan setakat anak kita, yang tua-tua pun tak dapat ibadah. Yang tua-tua tak dapat, yang duduk atas motor semua tu, kalau malaikat nampak dia sepak hang main Jumaat memang masuk dalam. Nampak dah tak ada apa-apa Jumaat, hang dah main Jumaat masuk dalam, duduk belakang kita mengambil okok, mesumbat mulut mana. Nampak tak? Member khutbah kena main peranan, tegur sikit baca hadis berkenaan dengan bab Jumaat ni dia baca. Dia tak payahlah baca detail macam ni. Dia ambil satu hadis, satu dua tu dia baca, ni hadis Nabi sebut macam ni. Hampa ni kalau baca kat bahasa kita, hampa ni kalau main khutbah, hampa duduk keliling tu khutbah, tak mau dengar apa tak hampa sembang, hampa tak dapat apa. Hampa macam kalde, Nabi kata binatang kalde sama dengan hampa. Baru dia berasa celaka punya khutbah kata kat aku. Betul tak? Bulan minggu depan dia berubah lah. Nampak tak? Ustaz kadang-kadang Ustaz baca, Nabi kata kat hampa kalde. Nampak tak? Khutbah Ustaz tak nampak je khutbah, dan khutbah Ustaz jadi kuliah dia. Aku buat kuliah hati tu. Pasal manusia tak mau kepada khutbah, dia tak mau dengar. Kita cakap bahasa kita senang. Yang penting rukun khutbah ada cukup lah. Tu guru ni Aziz kalau dia khutbah, kadang-kadang duduk kampung dia cakap bahasa dia keluar tu. Mu nak kata apa? Mu kata apa? Bagus. Mu faham tak apa? Tak bertanjak khutbah. Nampak kita kena dengar baca hadis, kadang-kadang cucu Rasulullah turun ambil bonat. Kalau kita buat macam tu, metro dia keluar. Nabi sembang pula dengan orang yang mai khutbah. Mai masuk, Nabi tanya, hang semayang ke belum? Atas mimbar. Nabi tanya, hang semayang ke belum? Bila hang bangun, hang buat semayang. Inilah khutbah yang ada keberkesanan, ubah orang. Ini khutbah kita tak nak bagi habis tab pertama, tab kedua dia baca habis Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Orang pelantun, nampak dah kan. Khutbah kita ikut. Khutbah kita ikut apa nama zuruf keadaan tempat kita macam mana. Tahap macam mana. Dia tahap ni tahap kampung, kita bagi tahap biasa. Yang mudah nak faham. Dia baca satu teks yang apa nama kita kena jadi masyarakat yang berkomputer. Dia apa pun tak tahu. Nak suruh kita baca selaras khutbah tu di seluruh tempat. Cerok-cerok mana tak cerok takut. Allahu Akbar kabiran pada. Hadis yang kedua, Ustaz janji nak baca kabar di Jabir kan? Hari ini. Jangan semua, jangan. Pada termasuk kita kadang-kadang pada si khatib nanti kata amin lah kuat-kuat. Banyak pak. Tak boleh macam tu. Tak boleh pada dia pemain dengan khutbah, hang berkhutbah, hang baca doa je. Ni apa? Seorang tak ada ke? Hang apa dah jadi kan? Ini bukan khutbah ini kolom je main. Tak boleh daripada ulama hatta mengambil Allah hatta selawat pun yang terbaik sekali selawat dekat Nabi pun setengah ulama larang. Di buku ni kita nak lempak ke mana? Masalah yang paling besar hari ini, kitab Bulughul Maram ni kadang-kadang kita ambil kitab Bulughul Maram, kita ambil tukang yang syarah dia tukang yang syarah dia mengikut selera kita. Hari ni kitab Bulughul Maram kitab Bulughul Maram yang buat Subul Salam Imam San'ani, kita baca semua tadi dia punya. Dia himpun dekat ulama-ulama hadis. Masalah hari ini, ada orang buat kitab Bulughul Maram, dia syarah mengikut pendapat mazhab tempat kita. Dia nak bagi benda tu, nampak tak? Contohnya hadis, Samurah bin Jundub tanyakan Nabi, Ya Rasulullah, tengok kitab Bulughul Maram hari ni kita pasal ramai orang duk baca, kita rasa tak seronok, kita nak buka Bulughul Maram bagi mengikut tempat kita. Samurah bin Jundub tanyakan Nabi, Ya Rasulullah, kalau makan lagi unta macam mana? Nabi kata kalau makan lagi unta, ambil wuduk hang batal. Kalau makan daging kambing, insyita terpulang. Nabi tak ambil pun tak apa. Hadis tu clear. Imam Ahmad bin Hanbal kata ini hadis ta'abudiyah. Imam Malik kata hadis ta'abudiyah. Sami'na wa ata'na. Jangan mentakwilkan hadis ni. Tempat kita kata bukan maksud dia macam tu. Nabi tengah ada buat kuliah. Tengah Nabi buat kuliah, ada orang kentut. Dia tak boleh keluar yang lain berdengung bau dia. Nampak tak? Pasal dia kentut. Masa tu Nabi kata siapa makan daging unta dia kena ambil wuduk. Pasal kebetulan dia makan daging unta dan dia kentut. Dia nak bagi tahu bukan masalah daging, masalah kentut dia. Masalahnya kita buat cerita tu kok mana mai. Hadis Bulughul Maram cantik, tapi dia bawa ikut tafsir kot lain. Masyarakat kita tak akan bertemu. Ini nama dia keikhlasan ilmu yang ustaz tu nak bagi. Keikhlasan ilmu dalam ni ada baca sudah lah. Sebab kita tak ambil idea kita ambil idea ulama-ulama. Dia yang Bulughul Maram dia pandai buat sini. Al-Hafiz Ibn Hajar Asqalani himpun kan, ada ulama-ulama buat. Maksud dia kita ikut. Kalau semua orang yang Allah ustaz ada disiplin terhadap hadis ni, Allahu Akbar. Macam kadang ustaz dia kata saya mengaji dalam kitab Riyadhus Salihin, hari Isnin kalau kita pergi ziarah kubur, nanti hari Khamis pula insya-Allah roh tu nanti mai. Elok petang-petang dia timai lah balik tengok keluarga dia. Kita dah cari mana nas aku nak cari. Mana nas nak jalan kitab Riyadhus Salihin. Riyadhus Salihin cakap kod lain, dia pun tak kod lain. Ini masalah. Bila kita refer balik, rujuk balik, Imam Nawawi dia disiplin tau. Imam Nawawi ni ulama yang disiplin sangat-sangat. Walaupun dia Imam Nawawi dia ikut Syafi'i, nak ikut Syafi'i ikut kitab dia Majmu' Mughni Muhtaj. Pergilah buka. Betul sangat-sangat nak ikutlah. Buka dalam kitab Mughni Muhtaj Majmu', ikhlaskan diri. Imam Nawawi straight sangat-sangat. Masalah korban pun dia straight. Tukang khutbah yang sembelih tu jangan ambil daging. Jangan ambil daging, hukum dia haram kalau tukang yang duk sembelih tu ambil daging. Tak boleh. Ni kita ambil tulang siap-siap basuh. Nak mampu nampak dah, kita tak kisah pun.
Dia boleh merosakkan korban kita. Dia tak tahu nak cakap benda macam tu, tapi berlaku juga. Tak tahu nak. Kita minta orang sunnah pun ikutlah sunnah tu betul. Nampak tak? Dia mereka mensulilah. Ini kita pun tak tahu nampak tak? Imam Nawawi kata kalau naklah bahagian dia masuk ke dalam 600, itu untuk korban. Ambil 600 setengah, 50 ringgit tu bagi kat dia untuk tukang, asingkan dia. Tak boleh dia ambil daripada hasil korban tu. Tak boleh. Daging tak boleh ambil, apa pun tak boleh ambil. Tapi kalau dia anak pariah, dia sebagai jiran, hak dia ada situ ada. Ataupun dia fakir miskin, hak tu. Kalau dua-dua ni syarat tak ada kat dia, dia main daripada lain, jiran pun tak ada, hang bukan mukim sini, hang tak nak kena mengena apa pun, hang orang panggil, tak boleh bagi kat dia. Habuan dia tak boleh. Imam Nawawi straight bab ni. Kita mengaku tu Syafi'i bab ni berapa pun tak ada. Ayo dah lecah semua kan. Mari sambung hari ni kita sambung. Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu dia kata qala, dengar. Oh nak ambil hadis satu lagi hadis. Hari ini pun yang ni kita nak ambil. Qala dakhala rajulun yaumul jum'ah. Jabir bin Abdullah nak cerita seorang lelaki masuk dalam masjid. Seorang lelaki dia. Mana terjemahan dia? Telah masuk seorang lelaki pada hari Jumaat. Wa Nabi sallallahu alaihi wasallam yakhtub. Jabir bin Abdullah kata, aku ada sama. Nabi tengah khutbah, kami dengar tiba-tiba mai kawan ni lambat, tengah Nabi duk berkhutbah. Faqala, akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam tegur dekat dia, sallaita? Sembahyang belum? Maksud Nabi tanya ke dia, anda sembahyang tahiyatul masjid belum? Dia masuk masjid, nampak tak? Qala la. Dia kata tak ya Rasulullah, aku tak sembahyang. Qala Nabi qum. Qum tu macam kita kata Nabi paksa dia bangun, qum salli raka'atain, sembahyang rakaat. Hadis ni muttafaqun alaih, Bukhari dan Muslim. Pasal tu kadang-kadang kita yang main sembahyang Jumaat, tiba-tiba dengar Bilal tengah doa azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, tengah doa azan. Kita nak berdiri jawab boleh, afdalnya cepat-cepat kita ambil tahiyatul masjid. Masa tu dapat tahiyatul masjid, bila dah selesai dah, tapi Jumaat selesai pun kita buat. Pasal dia tak ada qabliyah tak ada. Dia tak ada qabliyah. Kalau ada qabliyah selepas azan, hilang tahiyatul masjid, maka qabliyah. Macam kita zuhur, masuk masjid, Allahu Akbar, Allahu Akbar, azan bunyi, masukkan. Tengah azan bunyi zuhur tu kita Allahu sembahyang tahiyatul masjid. Bila dia selesai, kita boleh buat qabliyah bagi zuhur. Sahabat ambil peluang tu. Tapi kebanyakan dari kita ni suka terpacak. Bila dia mamat, Dengarlah azan. Contoh kan, bagus kan dengar azan, tapi ya Allah kan, masalah kita nak dapat khutbah, nak dengar khutbah tu, maka afdal bagi kita semayang. Lepas semayang tu boleh dengar khutbah. Tapi di sini masalahnya kita main-main, dia tiada qabliyah. Qabliyah bagi Jumaat. Maka kalau tengah doa azan tu boleh dah, ustaz, saya nak jawab azan ke saya nak semayang? Jawapan dia, kita semayang 2 rakaat tahiyatul masjid. Kita semayang 2 rakaat tahiyatul masjid. Okey. Pasal tu Nabi SAW, Nabi kata kat sahabat, qum fasalli raka'atain. Bangun, Nabi kata semayang 2 rakaat. 2 rakaat apa dia? Tahiyatul masjid, sebelum duduk. Nabi tak benarkan kita masuk-masuk dalam masjid duduk. Hang korang aja kena bangun. Nampak tak? Bangun, buat semayang pada tahiyatul masjid. Ustaz baca tang sini dulu. Maksud dia kata kat sini, al-khatib boleh berbicara seperlunya. Khatib boleh tegur. Hukum di sini dia nak kata khatib dia cakap dah. Khatib dia cakap tengah-tengah hodok-hodok, hang bergaduh siapa? Masuk mai. Dia boleh, kita tahu ni khutbah apa ni, dalca dah jadi, dalca. Tengah orang dia tegur, dia boleh tegur. Khatib dia boleh tegur, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Tengah ada khutbah dengan orang motor, motor masuk. Khutbah ustaz buat macam tu. Ini kata, mamak ni apa jadi?
Pergi panggil dia masuk dalam semua. Nabi tegur, Syekh Khatib wajib bagi sempurna sembahyang Jumaat atas tanggungjawab dia. Nak bagi kawai Jumaat, tanggungjawab khatib. Nabi pastikan semua orang berada dalam keadaan selamat, baru Nabi mula khutbah dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panggil mereka semua masuk masjid. Ni aku nak baca khutbah, aku dosa nanti masuk. Tak apa. Pada bila masuk, TV3 tangkap. Salah satu khutbah berlaku di kuasa. Memang ya Allah, kita himpukan nas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi tegur sahabat, turun. Kita akan dengar lagi sahabat-sahabat Nabi yang lain macam mana panggil dia. Subhanallah al-azim. Oleh sebab tu dia kata, ya Allah, khatib bertanggungjawab, berbicara bila dia tengok semua kalang kabut yang duduk ada ni, dia kena tegur. Terutamanya orang duduk berdiri. Ya Allah, khatib kata, mai depan. Pergerakan khatib bercakap, kita tak boleh sembang, kita bergerak atas arahan khatib. Ramai kadang-kadang nak ramai orang duduk panggil. Agama tak benarkan kita lambat, kita duduk di depan, tak boleh tu. Tapi nak buat macam mana pasal kosong dia duduk lah. Kita kena penuhkan soft 1, 2, patut ni. Nabi tak benarkan orang belakang mana ni. Pada tu lah fashion lah ni kan. Dia dulu dia pergi cari mana tembok. Dia tahu dia nak tidur senang masa khutbah setengah jam. Nak dengar itu baca teks mampu. Ustaz baca ni pun nak mengantuk dah tadi pada. Tanpa baca khutbah confirm dia tidur. Kan? Maksudnya dia kata khatib boleh berbicara seperlunya. Khatib bertugas untuk memperbetulkan keadaan orang yang main Jumaat, yang main pada hari-hari Jumaat untuk sembahyang Jumaat dengan makmum dia, sebagaimana contoh pada hadis ni. Nabi tegur kepada makmum dia, Nabi tegur kepada sahabat dia. Yang kedua, setiap kita masuk ke dalam masjid dianjurkan sentiasa melakukan solat tahiyatul masjid. Masuk saja, singgah ke mana-mana Nabi ayat semayang, ambil wudu, terus buat 2 rakaat tahiyatul masjid. Hukumnya khatib berbicara dengan makmum adalah mubah, dibenarkan dalam syarak. Khatib Ustaz pernah khutbah kan, dia bertangkap tadi dalam jam ni khutbah. Ustaz pun dah berhenti lama, dah berapa tahun dah berhenti dah. Memang buat dalam jam tak boleh kita khutbah, orang duk sekat kita terlemah. Nak elak daripada tak mau berdosa, baik jangan. Itu tak boleh, ni tak boleh. Mai seorang orang besar, mai dia genjak. Pasal apa hang bagi ni? Hang duduk belakang. Khutbah Ustaz tegur dia. Pasal dia sampai mampir semua bagi dia. Yo. Hampa dah, mana boleh? Genjak orang kacau, orang khutbah, hang dalam hang duduk belakang. Walaupun hang CEO sekalipun. Allahu Akbar. Puas hati nak khutbah? Puas. Waktu Ustaz bagi malu dia. Dia bagi malu orang lain. Betul tak? Bagi dia tahu adab khutbah. Hang dah lambat, aku dah start khutbah, mati ke depan, hang duduk di belakang. Ya Allah, ni kena bagi. Kita tengok duduk khutbah, sandiwara duduk belakang bagi laluan. Allah otak hang, aku tengok khutbah, laluan belum tak apa. Nampak kan? Tak boleh macam tu. Dia dah lambat duduk di belakang. Jangan kacau suasana khutbah. Bagi laluan, nak bagi lalu, kena bergenjak orang lain semua, tu semua tak boleh. Hang siapa sekalipun, hang CEO nak kena jaga. Tak boleh? Bila kita khutbah, aku CEO di atas. Itu tugas-tugas kita. Ya Allah, sedang dia kata solat tahiyatul masjid adalah sunnah muakkadah, sunat yang sangat-sangat dituntut. Tengok dalam kitab ni kata apa, nampak tak? Nama orang lelaki-lelaki yang dimaksudkan tu, dia kata Sulaik, nama seorang sahabat yang diriwayatkan ada dalam Sahih Muslim. Imam Muslim cerita tentang keadaan dia main-main terus dia duduk. Nabi duduk perhati kat dia. Jabir kata Nabi duduk perhati kawan tu. Sampai Nabi perhati dia duduk, Nabi tanya dia. Nak tanya ke hang ni, hang sembahyang belum? Tengah khutbah Nabi duduk perhati dengan dia. Hang sembahyang belum? Nabi duduk sembang, duduk khutbah cakap elok-elok, tiba-tiba Nabi tukar cakap dengan semua, Nabi fokus dekat dia seorang. Berani tak kita kata khutbah Nabi rosak? Berani tak kita kata khutbah Nabi rosak? Nak mampu kalau kita kata khutbah Nabi rosak? Nabi dah perhati dia, dah cenderung ni mai macam Nabi dah tengok dia, tak macamnya nak mampu tu dia duduk. Nabi tak hasan belum, bagus. Nabi tegur dia.
Maka ulama kata, ya Allah, pada si khatib, walaupun dia khatib, tugas dia besar tau. Tugas dia besar. Hak jenis caca merbah. Kalau tu satu seorang tu amat kan ada seorang kan, ada itu tak tahu lagi keren apa tak tahu, dia punya panggil macam tu. Kalau mai tolak. Tapi lain, ada seorang hamba Allah dekat Masjid Hashim Yahya ke jumpa dia. Tapi kalau main bangunan, memang dia ada seorang cacat tau. Dia kalau semayang, Masya Allah, dia ambil wudu kan, kita tengok dia punya pergerakan dia, itu bukan dia ni, memang pergerakan macam tu. Masjid Hashim Yahya kalau ada, saya tengok ada seorang cacat kan, Masya Allah. Ustaz Rai tengok-tengok dia, ya Allah Wahab, dia cacat macam tu, dia boleh main, dia main jalan kaki dah. Dia main jalan kaki masjid. Sama tengok ada kat Masjid Hashim Yahya. Mana-mana kadang-kadang orang tengok dia, sampai masuk Facebook tentang pergerakan dia semayang. Apa pun dia teringin nak semayang masjid, apa pun dia teringin nak semayang masjid. Pergerakan dia susah, kadang boleh jatuh ke. Ustaz dah sebelum kata jatuh mungkin kan. Tapi dia semayang. Kalau apa tengok dia, subhanallah, ya Allah, ya Allah, kita yang sempurna macam ni semua Allah bagi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tapi dia dengan sebab kedaifan dekat dia, dengan ambil wuduk budak, Ustaz dia tengok susah. Tak ni nak semayang, dia nak sujudnya susah, dia nak rokoknya susah. Tapi subhanallah, itu bukan dia kacau lah, tapi memang pergerakan dia masuk, dia susah, itu lain. Ya, hang normal elok semua, hang nak bagi tempuh tu, itu kerana mana Platon. Ada Allahu Akbar kabira. Maka dalam Imam Muslim cerita tentang apa nama sahabat ni, macam mana dia masuk, macam mana Nabi tegur. Dengan arti kita ditugaskan bagi khatib membetulkan keadaan makmum dia, terutama sedang orang dengar khutbah. Maka senang. Ya Ustaz dengar macam ni, tapi kita nak praktik kadang susah. Macam-macam caca merbah di Jumaat, betul tak? Dia tahu nak sembahyang, nak keluar, nak melingkup je, dia tak tahu apa pun. Tugas khatib nak kena ajar. Jadi hampa kalau duduk sini, tegur sikit-sikit, tegur bahasa sikit-sikit lah. Kalau boleh main lawai, dah alang-alang main awal tu bagi dapat Jumaat. Jumaat kita akan hilang, pahala akan hilang bila kita tak pedulikan Jumaat. Start daripada member si khatib baca, kita tak ambil perhatian, tidak ada nilai bagi kita Jumaat. Yang kita main berdiri semua, lama semua, tak ada apa. Sentuh sikit hari ni, sentuh semua berkaitan. Bila main saya cakap masalah Jumaat saja, perbetulkan fiqah Jumaat. Pasal nak harapkan mereka main kelas Jumaat, mereka tak main. Mereka dengar lagu je, Jumaat kan satu lagu ada. Itu pun mereka tak faham bahasa Inggeris. Allahu Akbar kabir. Dalca lah. Ada yang mengatakan bahawa bukan, ada yang mengatakan, dia kata bukan, dia kata kalimat, dia kata sallaita. Nabi tanya kat dia, apakah kamu dah semayang? Perkataan yang Nabi tanya, apakah engkau sudah solat? Nabi kata kat dia, ni semua tak penting, urut-urut ni. Maksud Nabi tanya, apakah engkau dah semayang? Itu pertanyaan kita, ni tak penting, ni segi tata bahasa dia. Sabda Nabi SAW, Nabi kata, salailah engkau 2 rakaat. Nabi kita bangunlah sembahyang 2 rakaat. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari tambahan daripada kalimat, dia kata yang ringan. Jadi kalimat yang selengkapnya solatlah, solatlah engkau 2 rakaat yang ringan. Maka Nabi SAW kata, kalau bagi kita terutamanya khatib tengah berkhutbah, kita jangan semayang 2 rakaat yang panjang, yang ringan sudah, khafifatan. Okey, dalam Sahih Bukhari kata, kalau tengah orang nak kena khutbah, semayang sunat tahiyatul masjid yang ringan, cepat. Jangan ambil baca, dia baca sampai habis khutbah, dia pun habis. Itu namanya dalca punya semayang. Nampak tak? Nabi Yusuf semayang cepat, ringan. Lepas tu tuan kitab dia kata, maksud Nabi kata semayang, solatlah engkau 2 rakaat yang ringan. Dia kata di sini, engkau boleh, dia kata solat 2 rakaat, semayang 2 rakaat. Nampak tak? Allahu Akbar kabirah. Panjang bab ni. Tengok bab dia kata kat sini, bab ni memang tak sempat. Bab dia kata maja'a wal imamu yakhtub wa yusalli raka'atain khafifatain. Bab ni dia kata bab tentang orang yang datang waktu imam tengah khutbah. Imam tengah khutbah, dia mai, dia disyorkan solat 2 rakaat yang ringan. Dia kata dia disyorkan sembahyang 2 rakaat yang ringan.
Ustaz kata oleh kerana masa kita tak ada, kita ambil maksud hadis ni sudahlah, nampak tak? Hadis ni ajak dekat kita nak beritahu kata bila mai pada hari Jumaat semua ada rakaat saja. Semua ada rakaat, nampak tak? Maka mai pula hadis satu lagi, ini semua kita akan sambung, bagus. Mai pula satu hadis daripada Abdullah bin Abbas yang senang sangat. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'una fi salatil jum'ah dengan suratul Jum'ah. Abdullah bin Abbas kata, sesungguhnya aku bersama-sama dengan Nabi SAW, ya aku dengar Nabi baca rakaat yang pertama pada hari Jumaat. Nabi baca apa nama? Rakaat yang pertama Nabi baca surah Jum'ah. Rakaat yang kedua Nabi baca Al-Munafiqin. Rawahul Imam Muslim. Ni panjang, pada kita panjang. Nak baca-baca tak baca sudah. Nabi suka baca macam ni. Maksudnya dalam solat Jumaat, setelah kita baca surah Fatihah, Rasulullah membaca dua surah di atas. Dua surah di atas tu hukumnya disunatkan sering membaca kedua surah. Memang khutbah ni kita bagi tahu dah, khutbah kalau boleh diperpendekkan, semayang dipanjangkan. Tapi kita hari ini semayang dipendekkan, khutbah semayang kita pendek, khutbah kita panjangkan. Pasal keadaan tempat kita. Betul kita tengin nak buat sunnah, tapi masa Jumaat tu lah kita nak tegur orang. Jumaat tu lah kita nak cakap sikit. Masa Jumaat lah orang kita boleh tegur sikit, nampak tak? Jumaat tu sendiri tanpa tanah Arab, Jumaat lah jadi tempat nak bagi ajar agama. Waktu lain pun tak boleh. Dia pun tak ada kuliah, dia pun tak ada apa-apa pun. Maka dia ambil kesempatan Jumaat. Kadang-kadang kita pun ambil sikit masa panjangkan Jumaat. Sebab apa? Nak tegur panjang pun dalam lebih kurang 20 minit, 25 minit. Nampak tak? Kita terpaksa gunakan waktu tu betul-betul. Kita baca mukadimah pendek, yang penting nak bagi point tu kepada orang yang main. Walahu, dia kata hadis Imam Muslim lagi, riwayat daripada Nu'man bin Bashir. Kata dia apa? Nu'man bin Bashir pula kata, wallahi, Nu'man bin Bashir ni satu sahabat Nabi yang terlalu jaga sangat-sangat masalah hati. Penawar bagi hati ni semua ni Nu'man bin Bashir jaga sangat-sangat. Makanan tak senonoh, makanan tak elok. Pasal tu imam-imam ni semua mereka jaga. Macam Imam Abu Hanifah, dia tengok seekor kampung dia hilang kambing. Imam Abu Hanifah, kampung dia hilang kambing. Orang menghantar dekat dia kambing, masak kambing. Dia tak makan, dia pergi letak sebelah. Dia takut yang daging kambing, daging curi ke apa. Lepas tu dia pergi tanya lagi bagi orang yang ada dekat di laut yang tangkap ikan ni. Kalau ikan makan daging ke apa, berapa lama daging ikan ni boleh beres, boleh habis? Dia kata masa 40 hari kot. Lepas 40 hari ke berapa hari baru dia akan makan. Begitu detail. Dia takut daging tu pergi ke laut, ikan makan. Sampai macam tu kita, yalah, tu tahap depa lah, tahap depa. Okey, depa nak jaga benda tu, masing-masing nak jaga. Imam Syafi'i kalau jumpa ikan ayam tak senonoh, kan pada lari-lari dia belah macam tu. Dia nak tangkap, dia kurung. Dia tunggu selama 40 hari dia bagi makan. Dia tahu proses dia elok dan semua baru dia ni. Proses dia elok dan semua baru dia sembelih, baru dia makan. Tengok depa. Kita nak khutbah sampai Allah sendiri kata dalam Quran, aku bukan mau daging dia, daging binatang tu. Aku bukan mau daging dia, bukan tulang sampai ke aku. Yang sampai dekat aku binatang ni ketakwaan. Lepas tu ulama ambil. Ulama hadis pergi kat luar India, Pakistan, dia belah awal. Dia belah, dia bagi makan, dia mandi, dia sayang semua. Maka Nabi suka binatang yang kita nak korban ni dihiaskan. Bubut cat kat tanduk kan, bagi dia pakai, selup baju dekat dia. Sunnah Malaysia tak sampai tahap tu lagi. Walaupun kita baca hadis, Nabi selup dia, Nabi pakaikan dia 10 tu. Pasal tu pakaian dia masa ada 10 tak boleh dijual, kita bagi ke orang. Di India memang, di India Pakistan gila-gila. 2-3 bulan tu dia beli dah loceng kat dia, bagi ini kenderaan kita. Nabi kata inilah kita nak bertemu dengan dia. Pasal tu sunnahnya kita ialah tengok binatang tu sembelih sendiri, sunnah. Ulama-ulama tak berapa setuju sangat kita buat kat luar ni. Masih lagi ulama cakap masih lagi. Semua ulama bersetuju binatang tu dibuat di tempat sendiri, jangan buat tempat asing. Lebih afdal.
Tapi main pula ulama kata kau nak buat juga, Profesor Qardawi, semua Imam Malik pun tegur boleh nak buat, boleh nak buat dengan syarat fakir miskin tempat kita clear semua dapat, buatlah tempat orang. Kita nak bagi was-was takut, ustaz kita buat tempat ni, saya buat tempat luar, kita tak tahu dapat tak dapat di mana ni. Kita tanya pihak masjid. Pihak masjid baru ni orang kata, pihak masjid kata kami 8, kalau 8 ni memang bagi semua cukup dah, cukup, kalau lebih saya tak mau. Pasal masjid kita tak mau, kita boleh letak kat luar. Itu apa ada baru kita letak kat luar. Tapi masjid tak cukup lagi, kita gatai mampu boleh rosakkan korban kita. Tak ada satu imam membagi kelonggaran pergi buat ke tempat luar, tak ada. Tapi satu dunia yang buat tempat luar ni kita Malaysia sahaja. Ustaz tak tahu mana dunia buat. Tambah India, Pakistan lagi dia kuat mazhab dia, lagi kuat. Dia sebut tempat dia sendiri. Kena tengok binatang tu kena buat. Tapi kalau kita rasa nak buat juga tempat nak bantu ke Syria lah Ustaz, bagus, apa kira tu tak nafikan bagus. Tapi kita masuk sini bahagian satu, sana pergi letak satu, puas hati, lega, terlepas daripada apa nama was-was. Masuk duit berlambak bagilah, bukan masuklah benda tu kenderaan kita. Kita tak tahu, nampak tak? Jangan kita belajar korban ni kena baru ni study bab korban punya pening. Kita tak tahu benda ulangan macam tu. Jadi ustaz dia senang ulang pelajaran dia. Itu bab tu mah. Kita dah kata kalau nak buat ke anak sendiri pun hang kena buat, tak boleh hang buat ke anak hang tak buat, tak boleh. Tapi kita dah kata senang saja. Nabi sendiri pun bila dia buat korban, Nabi kata Allah, aku buat untuk diri aku, keluarga aku dan umat aku seluruhannya. Masa Nabi bimbang, mulut daripada Abu Hurairah. Abu Hurairah cakap tentang itihasi Nabi. Abu Hurairah kata wallahi, aku dengar Nabi, mana-mana orang yang nak masuk Jumaat, kalau dia tak masuk korban, walau yudahi, dia tak masuk korban, fala yaqrabanna musallana. Kalau dia tak masuk korban, dia jangan main semayang, pergi balik, jangan dia semayang. Han tak layak nak semayang. Tapi Nabi buat untuk kita, mainlah. Malu bagi orang yang sembahyang Idul Adha dia tak masuk korban. Man kana lahu sa'atun, Nabi kata mana-mana orang ada kemampuan sihat, dia tu tak masuk, dia nak jemaat mana tak tu ada. Nampak sampai tahap tu. Abu Hurairah cerita tentang isi hati Rasulullah SAW. Kalau Nabi bercakap, benda tu jadi syariat. Tapi ini sahabat cakap, himpun bab-bab macam tu penting. Nampak tak? Ini kenderaan kita, kita sembelih dia terus menghadap dengan Allah. Tengah kita menilau di hari akhirat kelak, dialah timah tunggang kita, bawa kita esok ni. Percaya tak percaya, angguk sudah. Allah, benda nak cakap agama ingat senang kau nak bagi yakin ke orang, nampak tak? Ayo. Nu'man bin Bashir, salah seorang sahabat Nabi ni, dia terlalu serik sangat masalah hati. Bagus. Qala, kata dia, kana yakra'una fi idain. Nabi kalau semayang semayang hari raya Idul Fitri, Idul Adha, pada hari Jumaat kadang-kadang, okey, hari Jumaat, hari raya Idul Fitri, Idul Adha, Nabi baca sabbi subhanakal a'lam dengan hal ata hadis al-ghashiyah. Dua surah ni memang kebanyakannya kita nak baca, kan? Dan kita tahu benda ni makruf sangat-sangat. InsyaAllah kalau Allah izinkan, usaha tanda lah ni, fashion tanda, kita kena baca sikit lah. Akan datang esok ni Ustaz baca hadis balik pula. Hadis daripada Zaid bin Arqam. Kita nak dengar sahabat Nabi nama Zaid bin Arqam. Zaid bin Arqam ni, dia bukan orang lekeh-lekeh. Dia orang yang menggantikan tempat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang Zaid bin Arqam. Kadang-kadang ada satu mayat, bila mayat mai, ada satu mayat, bila mayat mai Nabi tak ada, orang menggantikan tempat Nabi adalah Zaid bin Arqam. Zaid bin Arqam, dia kalau angkat takbir lebih daripada tu. Sampai orang kata ada wahai Zaid bin Arqam, apa dah jadi ke hang ni? Awak hang semayang takbir lebih daripada 5 kali. Hang takbir 5 kali ni. Dia takut tengok Nabi SAW buat macam tu. Sahabat Nabi alim dia. Kita nak tengok peranan Zaid bin Arqam ni terlalu besar sangat-sangat, nampak tak? InsyaAllah bab dia ialah berkenaan dengan apa nama? Laksaymu Jum'ah. Okey. Ni boleh.
Saya akan baca buku ni bab berkenaan dengan bila mai hari raya. Hari raya jatuh pada hari raya jatuh pada apa nama? Hari Jumaat. Apa nak jadi? Apa dah jadi? Apa dah jadi? Kita dengar insya-Allah. Apa dah jadi? Kesimpulan ni kita ialah apa nama? Nabi SAW tak apa berkenan kita buat. Allah salah dan silap dengan tasbih kepada Subhanakallah, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.